Al-Fadhil Ustaz Zainus. Jadi majlis staf pemerintah kuasa menjemput Al-Fadhil Ustaz Zainus menyampaikan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan pengurusi majlis kita pada pagi ini, seluruh sah kepimpinan, pegawai, pelajar, muslimin muslimat yang berada di dalam dewan ini, kita panjatkan syukurlah kepada Allah yang memberi keizinan kepada kita untuk melakukan apa yang kita lakukan sekarang, iaitu majlis ilmu soal jawab agama. Mudah-mudahan berimpunnya kita ini menarik rahmat dan barakah daripada sisi Allah. Semoga apa yang kita buat ini dikira masalah di sisi Allah. Kita harapkan sangat memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia, apatah lagi kemenangan kita di semua pada hari bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti, insya-Allah. Baik, slot kita pagi ini menjawab soalan-soalan agama. Ada lebih kurang 20 atau 30 soalan ni. Soalan yang pertama, adakah memadai saya buat akikah anak laki-laki dengan hanya 11 ekor kambing saja? Mohon pencerahan. Apakah beza Yahudi dengan Zionis? Ibu kambing baru lepas beranak beberapa hari ibu kambing jadi dok-rok. Dan lepas itu saya pun sembelih. Bolehkah kambing itu dia niat akikah masa nak sembelih itu? Baik. Dia kambing dia hop tina beranak. Lepas beranak beberapa hari dok-rok. Saya pun sembelih. Boleh tak kambing itu saya niat akikah masa nak sembelih itu? Baik. Bila sebut akikah, binatang dia namanya an'am. Maksud binatang an'am, binatang yang sah dibuat korban. Apa binatang yang boleh dibuat korban, maka boleh dibuat akikah. Ada 5 jenis binatang saja boleh buat korban, iaitu unta, lembu, kambing, biri-biri dan kerbau. Lain pada itu tak boleh. Walaupun besar. Contohnya rusa besar daripada lembu, tak boleh, kerana rusa bukan an'am. Maka kalau lembu, kalau binatang yang pregnant, tahu pregnant? Dulu orang Terengganu panggil mengandung. Lembu mengandung. Kalau perempuan mengandung, bini kita mengandung dah dulu 90-an. Ni dia ni orang Terengganu tak cakap dah mengandung, pregnant. Tak. Kata duduk di mana orang cakap pregnant itu, orang kata tak apalah, tak nyusah kat orang tak. Gaya style dia. Kalau binatang yang sedang mengandung, sedang hamil, tidak sah dijadikan binatang korban. Kalau sudah melahirkan anak, sah. Faham lagi? Yang tak sah kita tahu, binatang lembu ni mengandung ni. Kambing ni hamil, kambing ni pregnant, nak buat korban tak boleh. Tapi kalau sudah melahirkan anak, tidak lagi dikatakan hamil. Jadi dia niat semasa nak sembelih, sah. Yang tidak sah lepas sembelih niat. Lepas sembelih dah, sembelih pagi tadi kira akikah lah. Tak sah. Atau sebelah lepas sembelih korban dah barulah niat. Pas raya dah, habis raya dah baru niat korban. Tak jadi. Kena sebelum sembelih, selepas memiliki haiwan. Masa nak pergi beli niat tak sah. Nak pergi beli lembu ni, bawa piti 4,000 lah kocek, niat sudah tak sah. Dia kena beli dulu. Sama ada pegang atau belum pegang, sah. Tengok atau tak tengok, sah. Sesudah memiliki. Okey? Kemudian dia tanya lagi, apakah beza Yahudi dengan Zionis? Yahudi itu agama. Zionis itu sekte dia, mazhab dia. Kalau orang tanya kita sosialis, komunis dengan etis, sama tak? Apa beza komunis dengan etis? Jawabnya,
sama tapi tidak serupa. Apa beza komunis dengan etis? Sama tapi tidak serupa. Bunyi macam Doraemon. Etis itu adalah pegangan besar dia, iaitu kepercayaan tidak adanya Tuhan. Mereka percaya Tuhan tak ada. Itu etis. Maka dalam etis itu ada sekte, ada firqah, ada, kalau kita panggil mazhabnya, yang golongan yang tak beriman, tak percaya adanya Tuhan, golongan yang menolak agama. Faham? Etis lah. Kalau yang ganas namanya komunis. Kalau yang tidak ganas namanya sosialis. Tapi basicnya sama, tidak percayakan Tuhan. Faham lagi? Maka begitulah dengan Yahudi dengan Zionis. Maka Zionis itu semestinya Yahudi, tapi tidak semua Yahudi itu Zionis. Maknanya yang ganas, yang jahat, yang suka bunuh orang, yang menggunakan pendekatan yang zalim, maka dipanggil Zionis. Ada pun Yahudi yang tidak ganas, yang hanya mempraktikkan upacara agama, dipanggil ortodok. Nampak? Macam Kristian lah. Orang tanya apa beza Kristian dengan Protestan? Jawabnya sama tapi tak serupa lah. Protestan itu cabang daripada Kristian. Tapi tidak semua Kristian itu dia Protestan. Ada Kristian yang tidak Protestan, iaitu Katolik. Ada Anglican. Dan sebagainya. Jadi setiap Zionis itu adalah Yahudi, tapi tidak semua Yahudi itu adalah Zionis. Zionis ini yang jahat, yang bunuh orang. Akikah, adakah memadai saya buat akikah untuk anak laki-laki dengan hanya sembelih seekor kambing saja? Mohon pencerahan. Dengar baik-baik. Bila kita akikahkan bayi yang lahir, maka dua-dua anak ini ialah seekor kambing saja. Tu ramai orang tak faham situ. Akikah anak perempuan seekor kambing. Akikah anak laki-laki pun sama seekor kambing, tak ada beza. Betul situ dulu. Sekarang ramai orang dia salah pegang. Dia pegang macam ni? Dia pegang pandangan dia yang salah begini. Anak perempuan akikah seekor, anak laki-laki 2 ekor. Salah. Yang betulnya anak perempuan seekor. Faham lagi? Bukan seekor anak perempuan, seekor kambing. Faham? Anak laki-laki pun ekor. Tetapi jika kita nak akikah anak laki-laki, afdal 2 ekor. Faham lagi? Jadi semula asal basicnya sama-sama satu ekor. Anak perempuan laki-laki ke perempuan nak sembelih akikah? Anak perempuan 1 ekor jawapannya. Ni pula anak laki-laki ke perempuan? Anak laki-laki 1 ekor. Kalau nak afdal tak? 2 ekor anak laki-laki. Faham lagi ya? Jadi sebab ramai orang salah faham, dia hanya mampu seekor, anaknya laki-laki, dia tak buat akikah. Mindset dia 2 ekor. Faham lagi? Yang sah seekor saja. Tapi kalau kita ada duit lebih, afdal 2 ekor. Kerana Nabi sembelih kabshain, 2 ekor kibah yang sah. Bagaimana nak selesai masalah salah faham antara satu sama lain dalam bersama kawan pejabat? Nak selesai ialah kita jumpa dengan orang yang berkenaan. Yang tak selesai kita jumpa yang tak berkenaan. Faham lagi? Timah ada masalah dengan semek, dia pergi jumpa ketung. Ketung kata, tak boleh bakar timah masa tonggek tu, saya pakar. Faham? Kita pun jadi doktor. Faham? Timah dengan semek, 2 orang tu sudah lah. Kerana masalah timah dengan semek. Bapa pergi jumpa ketung. Ketung mulut jahat ketung. Faham lagi? Jadi timah dengan semek mudah selesai. Faham lagi? Itulah cara dia. Kemudian bila kita bertemu, kena ambil satu konsep apa? Tasamuh, berlebih kurang. Ataupun halal berhalal. Faham? Jangan tahdid. Jangan habis setiap benda nak kira skil belaka, nak ukur belaka. Kerana dalam perselisihan dia akan datang rasa nafsu, nak menang.
Faham lagi? Jadi bila ada orang yang nak menang, siapa yang jadi mudah? Bila kita ada yang nak kalah. Maknanya mengalah. Halal berhalal. Okey, kalau semua nak tegak keras pelala belaka, tak jadi. Faham? Tak selesai. Benda kecil jadi panjang atau jadi besar. Tak? Tapi jahat nafsu kita. Lawang kita. Lawang lawang mu boleh menang. Nak? Jangan ikut nafsu jadi lesu. Nak? Kita sebenarnya sebanyakkan kita ni diperbodohkan oleh diri kita je. Nak? Kita nak layang diri je, nak suruh puas hati. Nak suruh hati tu puas. Nampak? Tahu dah tak ada piti nak ambil alza baru, tapi ambil kau. Hati nak suruh puas. Lepas tu beras tak beli. Nak suruh puas hati, nak ambil second hand, nampak komang, hati tak puas. Jangan. Apakah hukum kita tak mau ambil tahu tentang isu Palestin? Kena tengok dulu orang Palestin tu orang Islam ke orang kafir? Orang Palestin tu orang Islam ke kafir? Orang Islam. Maka kita sifat kita menjadi orang Islam. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Faham? Saling menguatkan satu sama lain. Menguat itu dengan bantuan, menguat itu dengan doa, menguat itu dengan ziarah, menguat itu dengan sumbangan. Nak menguat itu dengan silaturahim. Jadi kuat mereka. Jadi kalau dia lemah, dizalimi, kita tolong ke tak? Nabi kata unsuruz zalim wal mazlum. Tolonglah orang zalim dan orang yang dizalimi. Sahabat tanya, kami orang yang dizalimi itu kami fahamlah ya Rasulullah. Orang zalim nak tolong macam mana? Hentikan kezaliman. Faham lagi? Itu cara dia. Jadi kita yang jauh ini, kita beri bantuan pakaian, ubat-ubatan dan sebagainya kepada rakyat Palestin yang dizalimi. Kepada orang Israel kita bantu juga. Mana? Kita bantu Hamas. Nampak? Supaya mereka menghentikan kezaliman. Itu cara dia. Kerana Nabi suruh hentikan. Faham? Kalau hentikan cara mana? Cara yang munasabah pada akal. Kita nak perang tak boleh. Kita jauh duduk di Malaysia, kita beri sumbangan. Tahu nak? Dia orang tolong perangkan. Boleh tak kita duduk depan ibu negara Israel ramai-ramai macam ni, tak payah perang, kita tahlil. Boleh tak? Cara itu cara yang tak betul. Sebab tu Nabi dalam perang Badar dia tidak bertahlil ramai-ramai. Dia menggunakan pedang, tombak dan panah. Betul tak? Sampai masa perang. Takkan nak pergi ratik depan tu. Faham? Macam kita nak cegah kemungkaran juga. Cegah kemungkaran. Kalau dua orang buat mungkar, senanglah. Panggil Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, pengurusi masjid 4 orang. Pergi raduk judi belakang masjid. Bolehlah handle. Tapi kalau kasino ke Highland, boleh tak semua imam-imam dalam Malaysia pergi tahlil depan kasino? Tutup tak kasino? Tak. Perlukan kuasa memerintah. Kena cerdik. Islam ni cerdik. Maka kalau kita tak mau ambil hal orang Islam yang lain, kita bukan orang Islam. Dalil Nabi kata man lam yahtama bi umuril muslimin falaisa minhum. Barang siapa tak mau ambil tahu hal orang Islam yang lain yang kesusahan, dia bukan kalangan orang Islam. Jelas lagi? Baik. Soalan seterusnya, orang yang terlalu berkira dalam hidup, serba-serbi sampai kadang menyusah orang keliling, padahal harta dia banyak. Gana nak latih diri supaya nak buang sifat berkira itu. Sebab itulah Tuhan buat manusia ini nak macam-macam perangai. Ada yang baik, ada yang tak baik. Banyak yang tak baik. Oleh kerana manusia banyak yang tak betul, maka diutuskan para nabi untuk membetulkan apa yang tak betul. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku ni diutuskan oleh Allah bukan saja membawa Al-Quran, bukan saja suruh beriman, tapi menyampaikan, menyempurnakan akhlak yang baik. Nabi tunjuk contoh akhlak. Nabi ni pemurah ke kedekut? Nabi balik nak jalan kaki balik sampai rumah, ada orang minta sedekah. Nabi selup poket, tak ada, kosong. Bila kosong, tak puas hati, tak dapat tolong, berlari masuk dalam rumah, pergi kat dapur, ada buah kurma sutir, sebiji je. Bila nak ambil, Aisyah kata saya punya. Isteri Nabi kata saya punya. Nabi pun kerak dua. Isteri separuh, minta sedekah separuh.
Lalu Nabi bersabda, ittaqun nar wala bisyaqi tamrin. Lindunglah diri kamu daripada neraka walaupun dengan sedekah sebelah buah kurma. Kita kedekut. Nampak tak? Bergaluh nak mampu. Tengok pada pakai maflar Palestin jangan. Apa ni? Bukan ni lah, lain lah. Nampak tak? Nah. Pakai piyah ni ada janggut luruk-janggut ni macam ulama sufi duk nyanda di sejid. Kedekut nak mampu. Berat kita ni. Penyakit kedekut ni penyakit umat-umat yang dulu yang Allah binasakan. Siapa yang kedekut, dia jauh daripada Allah. Itu je. Dan dia dekat dengan neraka. Nabi kata al-bakhilu ba'idu minallah wa ba'idu minan nas wa ba'idu minal jannah wa qaribu ilan nar atau kama qala. Orang yang kedekut jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari syurga, dekat dah nak go to hell. Lagi dekat nak masuk neraka dah, tak masuk lagi. Dekat-dekat dah, tak jauh dah. Ada orang kedekut. Buruknya kedekut ni dia ada banyak nama. Kedekut ni dia macam gangster. Macam gangster. Tu tak? Gangster dia tak pakai senama. 7-8 nama dia. Orang jahat-jahat ni. Tak? Kedekut dia juga. Kalau Arab panggil bakhil. Tapi kalau Melayu banyak nama. Lain pada kedekut dia panggil apa? Terenung. Kupi. Lagi? Bergaluh. Bergaluh. Lagi? Takar jering. Takar jering. Faham? Kikir. Nampak? Kikir. Dia. Apa dia panggil kikir? Sebab macam orang duduk ngikir. Bunyi kuat tu bergaluh. Lagi? Kikir. Orang duduk kikir, cicing apa semua. Khang. Tak? Bukan banyak pun. Bunyi je kuat. Aluh je baik. Dia haji 8 kali. Derma Palestin siap. Dah nak buat gua ni ke dia. Betul tak? Bunyi kuat. Wah, tengok pada share Facebook, share TikTok jangan share. Palestin. Tapi tu big aluh. Dia panggil kikir. Benda kikir besi tu. Tangkai jering, payahnya nak dapat. Tu panggil jering. Jering ni mu ambil buluh, mu belah dua ujung. Nak jolok masuk dalam tangkai dia itu pulah. Kalau orang butang, sekali pulah jatuh butang. Wapelang, masuk pulah jatuh dulu. Jering mu pulah sampai belipak di buluh, tak turun. Lagi, gulung ni. Gulung habis dah buluh-buluh. Jatuh jering. Payah. Kita nak rasa duit dia tu payah. Kalau jenis makan air, minum air, kedai ramai-ramai, tanya orang kira, dia buat main telefon. Tengok kira dia main telefon. Bukan yayasan Diana lah, yayasan Islam. Dia buat main telefon. Bila orang bayar dah. Dia buat kejut. Dia buat surprise. Bayar dah. Nak? Faham? Itu terajang atas muka. Nampak? Apa? Tak bagus. Nak latih lagu mana? Latih kena ingat, harta yang kita makan tidak dapat bawa ke akhirat. Baju yang kita pakai tak bawa ke akhirat. Rumah yang kita beli mahal-mahal duduk tak bawa ke akhirat. Apa yang boleh bawa ke akhirat? Harta yang kita beri ke orang. Barulah jadi harta kita. Nabi kata ma akaltum faqat ablaitum wa ma labithum faqat afnaitum. Apa yang kamu makan maka jadi najis. Faham? Air sedap-sedap ada payung ke apa jadi air kecing. Tak bawa ke akhirat. Apa yang kamu pakai mama labistum, apa yang kamu pakai faqat afnaitum. Kamu jadikannya kain buruk nanti. Jadi kain buruk. Tapi ma sadaqtum faqat abqaitum. Apa yang kamu beri kat orang itu yang kekal sampai kiamat. Faham lagi? Latih. Pergi kedai 4 orang minum, toke kira. Seorang dah satu meja. Satu meja berapa sen? Seorang RM4. Satu meja ada RM15. Betul tak? Tepi tu kedai. Bukan hotel contoh dia. Tak? Bukan Golden House hotel tak? Seorang makan 200. Lawang sama, pegang duit bagi. Baru kita tak bergaluh.
Apakah hukum tidak menepati janji? Ciri-ciri orang munafik. Munafik mana? Munafik amal, bukan munafik i'tiqad. Munafik ada dua, munafik yang kafir, munafik yang fasik. Nah, yang kafir tu lain. Munafik yang kafir macam dalam TikTok tu. Yang ni hina maki hamun ulama, itu munafik yang kafir itu. Hina ayat Quran, condemn hadis Nabi. Munafik amal saja, perbuatan yang tak molek, iaitu iza wa'ada akhlafa, bila berjanji tidak ditunaikan janji. Nampak? Kadang-kadang ditunaikan juga tapi lewat. Ni jenis ni ramai kot ni. Pukul 3, 3.45. Pukul 6 pun tunggu sini, 6.30. Faham? Dia akan jawab traffic light, jam. Dia akan jawab jam dan sebagainya. Nah, dah kalau jam mengerti dah. Bukan muda baru beranak hari ni. Dah jam keluar lah. Betul tak? Lepas tu kalau berjanji biar tepat. 12 cukup 0 saat. Bagus. Orang terbaik. 1.45 aku sampai. 1.45. Halo, ada di Terengganu hari ni tengah isi minyak kat Batu Buruk. Okey, insya-Allah pukul 11 tunggu depan Wang Utama Damansara. Okey. 11 sampai tu. Buat lagu mana pun pukul 11 sampai. Betul tak? Tu baru betul. Kita 3.45. Nak mari rumah ada rumah tak? Ada insya-Allah. Mai. Orang sana hari lepas asar. Kat Konang apa? Tuan rumahnya nyapu ngapa? Tu. Kalau kata bodoh marah. Nak kat Konang 2 jam orang buang masa. Orang nak keluar tak boleh, nak pergi klinik tak boleh apa. Nak. Biar tepat. Janji biar tepat. Ajar, berlatih. Orang yang terbaik kalau kata 3.10, 3.10. Tak ada 3.11. Faham? Boleh awak gitu? Hangguk. Faham? Buat habis jadi betul. Baru orang kenal. Dia ni kalau 3 betul. Baru biar viral lagu tu. Tu yang terbaik. Islam nak yang terbaik. Tapi dah kita menipu itu kawan tu tunggu. Esok dia jawab, aku ada hal. Pula dah. Dia yang suruh kita tunggu, dia kata ada hal. Kadang-kadang dia kata nak jumpa kita pun batal appointment yang lain. Kita tunggu 15 minit tak sampai lagi. Dia kata terpaksa batalkan. Pula dah. Inilah masalah kita. Lagi kita tak dapat tepati janji, kita tak akan dapat grade yang terbaik. Soalan seterusnya. Apakah bagaimana nak buang sifat dengki di dalam hati? Kena ingat apa arti dengki dan apakah binasanya dengki. Dengki ini maknanya kita sakit hati bila orang beriman dapat satu nikmat. Itu dengki. Faham? Tapi kalau kita tak sakit hati, tak apa. Maknanya sakit hati. Kita tak suka jiran kita. Kita dengar dia meniaga laku, hati rasa sakit. Itulah dengki. Faham? Pasal ramai orang salah faham bab dengki. Dia pandai cakap dengki, dia tak tahu apa takrif. Dengki sakit hati dengan orang lain dapat nikmat. Kita tak suka kesemek ni, kita dengar dia berjaya dah interview, lagi sakit hati, dengki. Faham lagi? Kalau kita nak apa yang dia dapat, itu bukan dengki. Dia dapat satu benda, kita nak benda tu juga. Itu bukan dengki. Macam orang jiran dengan jiran. Jiran sebelah dia cat baru rumah, dia pun cat baru. Dia belawang lagu tu. Jiran sebelah tukar pintu pagar baru, dia tukar pintu pagar baru. Jiran sebelah jual ban lama, ambil kereta baru, dia jual ban lama, ambil kereta baru. Jiran rumah katok tangga, bubuh mozaik, dia pun pecahkan tangga, letak mozaik juga. Itu bukan dengki, itu gila babi. Faham lagi? Itu tidak dilarang syarak tapi menyusahkan diri. Okey? Dengki lain. Dengki ni bila orang beriman dapat nikmat, kita sakit hati. Faham? Kemudian orang yang dengki kena ingat, Nabi dah sebut innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Siapa yang ada dengki, dengki itu akan menghapuskan pahala amalnya yang banyak-banyak sebelum ini. Seperti mana api memakan kayu yang kering. Kayu yang kering kita lepor dalam api nyala tak? 2 batang.
Nyala, tambah 4 batang lagi, hangus tak? Tambah 1 lori lagi. Kayu itulah segala pahala kita, api itulah sifat dengki kita. Siapa yang dengki, amalan akhirat di akhirat habis. Dengki banyak, banyak habis. Dengki sikit, sikit habis. Okey? Dapat kat siapa amalan tu? Bagi kepada orang yang kita dengki. Macam mana nak tegur orang supaya dia tak rasa malu dengan kita atau depan orang lain? Bil hikmah. Hikmah tu dalam Quran kata tegur itu bil hikmah. Hikmah tu apa? Bukan lemah lembut. Hikmah itu dengan cara yang terbaik. Ada orang dengan direct. Ada orang kena lembut. Ada orang kena pantun. Ada orang kena pusing-pusing dulu. Ada banyak. Kena guna skill. Maksud tegur orang ud'u ila sabili rabbi itu bil hikmah. Maksud hikmah bukan dengan perlahan. Bukan lemah lembut. Dengan cara yang terbaik, yang paling sesuai. Ada orang cara lembut, kita kena cara lembut. Ada orang kena keras, baru dia sedar. Maka cara keras. Faham? Macam mak dengan ayah di rumah. Mak lembut, ayah keras. Faham? Ada kala nak pakai mak. Ada kala tak boleh pakai mak, kena pakai ayah. Faham? Anak gagal dalam peperiksaan, kena jumpa mak. Mak tak keras sangat. Kalau ayah naik tapak kaki atas kepala. Faham lagi? Tapi kalau maknanya dalam bab-bab lain kena jumpa ayah. Anak duk main maghrib, duk main lagi basikal bawah. Mak kata naik garik dah dah oleh garik-garik naik lah mandi. Dia naik tak? Dah. Ayah dia balik, mandi! Dengan basikal-basikal mandi. Faham lagi? Jadi ada benda nak keras, ada benda nak lembut. Tengok keadaan. Ada orang pergi direct lagu tu terus parking depan muka dia. Ada orang pusing rambut dia 2 kali. Faham? Tengok ayat mana yang terbaik. Okey, fikir-fikirkanlah. Soalan seterusnya. Orang puan mari haid 3 hari, lepas tu darah haid berhenti. Selang 3 hari datang balik haid. Lalu dah solat lah dalam tempoh darah haid itu. Kalau tinggal perlu qada kedak. Baik. Dia datang haid 3 hari, cuti 3 hari, datang balik 3 hari. Jadi semua berapa hari? 3 campur 3 campur 3. 9 hari. Okey. Apa-apa yang berlaku di bawah 15 hari begini. Hari yang pertama 3 hari darah itu haid. Hari yang ketiga 3 hari haid, 3 hari suci, 3 hari haid balik. Okey? Yang pertama haid, yang kedua 3 hari pun haid. Faham lagi? 3 hari yang keluar tu haid, 3 hari yang 7, 8, 9 haid. Masalahnya yang tengah ni 3 hari. Tengah ni 2 pendapat ulama. Dua-dua ni mazhab Syafi'i. Pendapat yang pertama haid yang tidak berdarah. Faham lagi? Walaupun 3 hari ni tak keluar darah, tapi dipanggil hukumnya sedang haid yang tidak berdarah. Faham lagi? Bila haid yang tidak berdarah, tak semayang, tak puasa, tak baca Quran, tak boleh semua buat yang benda yang perlukan mandi. Pendapat yang kedua, suci di antara 2 haid. Siapa nak semayang, siapa nak baca Quran, ambil pendapat ini. Faham? Lepas hari yang ketiga berhenti, terus mandi. 3 hari tu dia duduk dalam keadaan hukum suci. Boleh buat semua hukum orang yang suci. Masuk hari 7, keluar balik, barulah berhenti semayang dan sebagainya. Faham lagi? Dua-dua pendapat boleh kita ikut belaka. Bagi yang pemalas, ikut pendapat pertama. Soalan seterusnya. Apakah hukum solat lewat waktu? Lewat ada 2 makna. Satu, lewat belum habis waktu. Satu lagi, lewat sudah habis waktu. Ingat, bila datangnya waktu semayang, maka datanglah wajib semayang. Kita duduk menengung pukul 1. Belum lagi. Bila zuhur, 1 minit. Pukul 1 tidak ada datang wajib solat. Pukul 1 minit. Allahu Akbar. Dengar azan. Datanglah perintah wajib solat. Wajib sekarang? Bukan. Wajib daripada sekarang sampai asar. Jadi, kalau kita solat 1 minit pun wajib. 1 suku pun wajib. 1:40 pun wajib. 2:30 pun wajib.
3.49 pun wajib, 3.62 pun wajib sebelum masuk asar. Dia panggil wajibun muwassa'un, wajib yang diluaskan waktunya. Okey? Maka datang perintah. Dan kalau kita buat awal, siapa lebih awal lebih afdal. Waktu dia ada waktu afdal, waktu jawaz, waktu ikhtiar, waktu darurah, waktu uzur tu lah, waktu karahah, waktu tahrim. Jadi kalau kita lewatkan sampai tak sempat nak habis satu solat dalam waktu, haram. Contoh, kita perlukan 5 minit untuk solat subuh 2 rakaat. Kita sengaja lewatkan sampai nak keluar matahari, dekat nak sunrise. Kita pun Allahu Akbar, belum selesai salam, masuk habis dah waktu subuh, maka kita tangguh ke waktu itu, berdosa. Soalan seterusnya, apakah hukum orang yang merasa dirinya selalu betul dalam setiap perkara? Nampak? Dia penyakit masyarakat. Sebab tu macam-macam penyakit kita ada. Sakit yang zahiriyah, pergi ke hospital zahirah. Okey? Sakit zahir. Sakit jasmani dia panggil. Pergi hospital lah kat patah tu. Kalau jasmani. Kalau rohani, pergi masjid, dengar majlis ilmu untuk berubat. Nampak? Dia begitu. Jadi kalau penyakit berasa betul sama ni di hospital, tak ada. Tapi kalau depan masjid tu tak tahulah kat bahagian sekretari. Penyakit rasa dia betul. Tak ada benda yang betul. Yang betul belaka ialah Rasul dan Nabi. Tak ada salah. Faham tak lagi? Rasa betul itu tanda dah tak berapa betul. Faham? Siapa yang rasa dia betul, selalu kalau betul sekali-sekala itu betul. Tapi kalau semuanya dia betul, maka sudah nak jadi tak betul. Faham lagi? Lepas tu sifir kita mudah. Siapakah orang yang baik? Orang yang rasa dirinya tak baik. Siapa orang yang jahat? Orang yang rasa dirinya baik. Faham lagi? Kalau mau rasa mu baik, tak pakai lawak. Jadi jangan latih sentiasa rasa betul. Walaupun kita betul, rendah diri. Imam Syafi'i, gurunya 1000 lebih ada. Ilmu tak tahulah banyak mana. Dia kata, kullama zadani ilma zadani fahma bijali. Setiap kali bertambah banyak pengetahuan aku, bertambahlah aku tahu bahawa aku ni orang yang tidak tahu. Itu latih diri. Jangan berasa betul semua perkara. Kalau kita supah datang Yahud, kita kata setan Yahud dalam media sosial, adakah boleh ayat supah kita itu? Itu bukan supah. Sumpah ini kita berkata wallahi wa billahi wa tallahi wa huruful qasami wa yal ba'u wal ba wal wa'u wat ta'u. Ngaji nahwu ya ada. Dan huruf untuk bersumpah itu ialah huruf ba, huruf waw dan huruf ta. Jadi kalau kita kata wallahi wa billahi wa tallahi, itu sumpah. Cuma dari segi bahasa Melayu kalau panggil sumpah seranah. Itu lain. Dimakinya orang musuh-musuh Islam yang menzalim, maka kalau secara umum boleh. Laknat pun boleh. Laknatullahu ala kulli zalimin. Laknat Allah ke atas sekalian yang zalim. Tapi kalau kita mendoakan pemimpin-pemimpin Zionis supaya mati, kerana apa? Kerana nak hentikan kezaliman, hukumnya harus. Faham lagi? Nabi berdoa dengan 2 doa. Satu doa kebaikan bagi musuh-musuhnya, yang satu lagi kehancuran. Dalilnya Nabi ajar kita doa dalam kunut nazilah. Kunut nazilah tu minta Allah binasakan tu musuh Islam. Faham lagi? Bukan doa suruh beri hidayah tu. Ada doa Nabi suruh beri hidayah. Tapi kalau yang jahat-jahat sangat, Nabi suruh baca kunut nazilah. Sehingga aku serahkan kamu kepadamu ya Allah, leher mereka itu. Maknanya bunuhlah mereka itu. Wadamir Yahud, binasakan orang-orang Yahudi, maksudnya Zionis. Dibolehkan. Soalan seterusnya, orang ini jual motor kesayangan
Lepas tu dia buat gurau ke bini, kata, abang cerai dah bini nombor 1 ini. Maksud dia motor. Jatuh tak talak begitu. Sebab bini memang seorang itu sahaja. Jawabnya, kalau dia sebut yang menjatuhkan, jatuh. Kalau sebut tak jatuh, tak jatuh. Dia jual motor, dia kata, saya telah ceraikan isteri saya. Jawabnya, jatuh talak. Jatuh. Kerana motor bukan isteri. Nampak? Kalau yang tak jatuh, saya telah ceraikan motor saya. Kerana motor tak jatuh talak. Sebab motor bukan isteri. Sama macam dalam drama. Dalam drama, dia kata kepada bapa mertuanya. Bapa mertua pun dalam drama je, dalam filem. Dia kata, saya telah ceraikan isteri saya. Maksudnya isteri dalam drama. Jatuh talak isteri di rumah. Waktu ramai pelakon-pelakon drama sebenarnya dah cerai isteri. Kerana mereka tak tahu. Kerana tak tahu? Kerana jarang pelakon drama duduk majlis ilmu. Penerbit lagi jarang. Nampak tak? Duduklah dalam keadaan kelalaian sampai mati. Faham? Dia cerai isi di rumah. Yang tak jatuh dalam drama, dia kata pada perempuan yang jadi isteri itu. Perempuan tu isteri dalam drama. Aku telah ceraikan kamu. Tak jatuh. Kerana kamu yang ditunjuk tu bukan isteri. Tapi kalau dia kata, aku telah ceraikan isteriku, isterinya yang di rumah tu isteri dia, jatuh. Nampak lagi? Begitulah kalau dia jual motor, dia pun pergi ucap, aku telah ceraikan isteri aku dengan talak 1. Jatuh isteri di rumah, motor tak jatuh. Dah guna padan muka. Faham? Siapa suruh bercakap? Tak mengaji. Tak, abang suruh mengaji, tak mengaji. Suruh pergi majlis ilmu, tak pergi. Jadi bodoh sampai ke mati. Soalan seterusnya, apakah hukum menipu demi kebaikan diri? Ada kalanya haram, ada kalanya harus. Baik, kita tipu orang, duit orang. Dapatlah 50,000, kita tipu duit orang. 50,000 tu kebaikan diri tak? Dapatlah manfaat. Faham? Boleh tak buat belanja? Boleh. Boleh tak beli motor? Boleh. Boleh buat kahwin? Boleh. Sebab rezeki itu benda yang memberi guna kepada kita. Walaupun haram. Apa makna rezeki? Ma yang fa'uka walau kana muharrama. Perkara yang memberi guna kepada kamu walaupun haram. Jadi kalau tipu orang, kebanyakannya kebaikan balik kepada siapa? Yang dapat untung penipu, yang rugi yang ditipu. Hukumnya haram. Yang kata boleh menipu untuk kebaikan diri ialah menyelamatkan diri daripada dizolimi. Datang perompak, ada duit? Tak ada duit. Menipu padahal 5,000 dalam poket. Apa makna menipu? Al-ikhbaru bima yukhaliful waqi', menceritakan perkara yang hakikatnya berlainan. Hakikatnya yang sebenarnya ada duit dalam poket, tapi perompak kata ada duit. Tak ada duit, bos. Faham? Tak ada tu menipu tak orang panggil. Hukumnya harus. Jangan nak betul benda sangat, jadi kayurul. Faham? Jadi pembaris. Ada duit? Ada. Berapa? Kampung kita ada. Mak aku larang menipu. Faham? Licin. Faham? Kena faham konsep. Jadi menipu yang dibolehkan syarak bukan menipu ambil harta orang. Menipu menyelamatkan perkara yang sebenar. Soalan seterusnya, apakah hukum orang laki-laki mencukur bulu badan? Tak kira laki-laki perempuan, dia gini. Dia ada bulu rambut yang disuruh cukur, ada yang dilarang cukur, ada yang tidak disebut. Faham? Okey, badan kita ada bulu, ada macam-macam. Bulu mata, bulu hidung, janggut dan sebagainya, bulu tiok. Dia ada 3 hukum. Pertama, bulu-bulu badan yang disuruh cukur atau gunting. Yang kedua, bulu-bulu badan yang dilarang cukur. Okey. Yang ketiga, bulu-bulu badan yang tidak ada hadis suruh cukur, tidak ada hadis larang cukur. Faham lagi? Contoh yang disuruh cukur. Kalau orang laki-laki, misai. Sunat cukur misai. Tapi kalau dia tak cukur, dia simpan misai, tidak haram. Faham lagi? Okey, tidak berdosa. Nampak? Sunat saja cukur, bukan wajib. Bulu ketiak disuruh cukur.
Faham tak lagi? Kalau tak cukur, makruh. Dan itu yang disuruh. Ada yang dilarang. Contoh, bulu kening. Nabi kata, la'anallahu namisat wal mutanammisat. Allah laknat orang yang buka salon cukur bulu kening, dan perempuan yang pergi salon suruh dicukur keningnya. Faham? Kena laknat. Dua cara perempuan ini dapat dosa besar. Yang pertama, dicukur yang banyakkan saja, tinggal halus bulunya. Faham? Itu satu, dilaknat. Yang kedua, dicukur habis botok licin, lepas tu beli pensil dia dekat pasar malam atau gitu. Faham tak lagi? Dua-dua cara ini dilaknat oleh Allah. Faham? Adapun kalau dia andam, bulu kening dia tak rata macam pasar malam bulu kening. Faham? Dia pun andam, bagi comel sikit, hukumnya harus. Okey? Contoh. Yang ketiga ni, yang tanya ni. Apa benda bulu badan yang tak datang dalam hadis suruh cukur dan larang? Suruh pun tak ada, larang pun tak ada. Maka bergantung pada tujuan, dibolehkan. Orang lelaki-lelaki cukur bulu betis. Pasal apa? Pasal nak kelihatan macam sajat. Bapa pun cukur bulu betis, nak nampak macam perempuan lah, biar nampak halus sikit. Haram. Kerana tujuannya nak tasyabuh dengan perempuan. Haram. Atau dia cukur bulu betis sebab apa? Mu cukur bulu betis lebat sangat ustaz. Bulu betis saya sekali nak pergi masjid penuh kemucuk dekat. Jadi tayak akhir dah habis pergi buang mucuk. Jadi dia cukur. Hukumnya harus. Tengok, al-umuru bimaqasidiha. Segala pekerjaan kita bergantung tujuan. Pada apa? Pada yang tak datang nas. Kalau yang datang nas tak boleh dah. Dia menang nas suruh cukur ataupun larang. Okey? Orang perempuan cukur bulu betis. Hukumnya harus. Kalau suami suruh, wajib. Ini kepandangan ulama. Dia nak nikah malam ni, petang ni nikah, malam ni nyambut natu laki dia mari duduk tidur malam pengantin, bulu betis penuh jadi. Jadi perempuan muslimat lama dah cukur bulu betis, laki masuk dalam bilik pengantin terkejung kot tikar. Nampak betis bulu tau. Mak dia tengok apa terkejung bang. Bukan bini hamba, dah pergi atas goalkeeper JDT. Dah selok kawan tu tembok tau. Jadi tengok tujuan, okey? Bagaimana nak kekal istiqamah pada perkara kebaikan? Mulakan dengan selalu berdoa pada Allah. Istiqamah ini satu harta yang bernilai. Minta dengan dia semua. Okey, jangan lupa minta. Okey, doa. Yang kedua, jangan lakukan yang berat-berat. Barulah kita maintain. Ada orang dia baca buku. Dia muslimat, dia beli buku kat kedai buku. Kisah Rabi'atul Adawiyah. Semayang tahajud 600 rakaat malam-malam. Dia pergi kopi direct 600 rakaat. Masuk malam yang ketiga tidur terus dengan subuh-subuh dok bayang. Tahu lagi. Pasal bukan kelas dia. Tok dia berapa? Zia nak follow M3 mana boleh. Benar faham lagi ya? Jangan buat berat-berat. Okey? Dan yang ketiga, berkawanlah dengan orang yang soleh, yang suka beramal. Kerana dia environment itu membantu. Bila kita kawan dengan kawan-kawan yang mudah. Macam kita nak pandai main badminton, kita tak pandai. Kita kena banyak berkawan dengan orang main badminton. Jangan banyak kawan dengan orang main congkak. Okey? Barulah banyak input-input tentang badminton masuk dalam WhatsApp dan sebagainya. Itu kan membantu. Seorang yang tetap anak luar nikah menikah dengan kebenaran mahkamah tidak dihebahkan. Bagaimana cara untuk meraihkan majlis pasangan tersebut tanpa timbul fitnah oleh masyarakat? Buat macam biasa. Apa yang masyarakat kata, abaikan. Jangan hidup dalam bersembunyi. Sebab tu bila anak tu anak luar nikah, anak angkat dan sebagainya, jangan takut beritahu dia. Faham? Berterus terang lebih baik. Nampak? Jangan bohong anak tu kata anak betul dan sebagainya. Berterus terang. Okey? Yang salah bukan anak, yang salah masyarakat yang memandang rendah orang lain. Masyarakat ni memang gitulah. Yang molek ni apa? Dia lah molek. Orang lain semua tak betul. Masyarakat tahu tak masyarakat?
Nikah awal dia kata gelenyah. Nikah lambat dia kata dorok cetong. Faham? Habis dia kata belaka. Nak, tak ada dia tak kata. Pengantin laki-laki, bini laki muda, bini tua, dia kata main sihir. Laki pula tua, bini muda, dia kata nak makan saka. Dia kata semua. Molek dah bini umur 21, pengantin laki-laki 25, dia kata besarnya pengantin puan macam robot aku tengok. Lagi gitu pula dia kata. Nah, itulah masyarakat. Mu nak layang ke dia? Tak usah layang lah. Faham? Khabar benda yang betul, mu terima tak terima sudah. Faham lagi? Barulah hati kita lega. Soalan seterusnya. Boleh tak kita nak niat banyak dalam satu solat? Kalau dua solat, ini disebut oleh ulama-ulama. Kita naik nak semayang nak semayang apa benda ni dalam masjid, nak semayang qabliyah zuhur, nak semayang tahiyat masjid, boleh niat dua. Dalam kitab ni Hayah Syekh Ramli ada sebut. Okey, kita niat semayang tahiyat masjid dan qabliyah zuhur. Boleh dua semayang dalam satu semayang saja. Satu niat. Allah, aku semayang sunat qabliyah zuhur dan tahiyat masjid kerana Allah. Boleh. Tapi kalau banyak, itu dah sebaiknya jangan. Walaupun ada yang mengatakan boleh. Kerana al-khuruj minal khilafi mustahabun. Keluar daripada perselisihan ulama, itu yang dianggap lebih baik. Okey? Jadi ada orang yang nak taklid, dia punya pasal. Kerana ada fuqaha yang menyebut. Kita tak perlu balah. Okey, pendapat yang lebih kuat diasingkan. Soalan seterusnya. Kalau kita sukakan seorang laki-laki, tapi belum tentu dia jodoh kita, okay, apa kita nak buat? Dengar baik-baik. Jodoh apa mana jodoh? Jodoh ni pasangan. Faham tak ke? Jodoh bukan makna kekal. Jodoh makna pasangan. Kalau dalam perkahwinan dipanggil suami isteri. Kalau dalam perniagaan dipanggil partner. Itu semua jodoh belaka. Kadang-kadang setahun, kadang-kadang 10 tahun, kadang-kadang 1 hari. Batu orang kahwin gitu juga. Ada yang 40 tahun berkahwin, ada yang 30 hari, ada yang 1 malam saja bercerai, ada yang bertunang dah bergaduh, ada yang bertumbuk atas pelamin. Faham lagi? Tapi jodoh maksudnya kita ada pasangan. Jangan anggap pasangan itu kekal. Batu bila kita boleh berkahwin, kekal, jangan. Batu Nabi larang semoga kekal ke anak cucu. Jangan. Wala taqulu bil baqa wal banin. Nabi kata, jangan mu kata semoga kekal anak cucu. Tapi ucapkanlah barakallahu alaikuma. Semoga Allah berkati pertemuan kamu berdua ini. Faham? Kerana jodoh tak mesti lama. Faham? Allah sudah atur. Ada orang perempuan sampai 3 laki. Barulah molek. Laki pertama, laki kedua jahat, mulut macam poker dia. Laki ketiga baru dia jadi wanita solehah. Faham? Itu semua aturan. Allah tukang atur belaka. Tak? Apa kau mengambil gambar orang tanpa kebenaran? Tengok keadaan gambar bila dipertontonkan. Kalau tak suka tuan dia dipertontonkan, jangan. Kalau yang menyenangkan hati orang yang melihat pada uruh, boleh. Faham lagi? Orang tengah tidur, keluar dia basi. Mu ambil gambar dia, bola TikTok. Faham? Mata gerak ni. Faham lagi? Mak dia pun malu tengok. Tak? Hukumnya haram. Okey? Tengok keadaan. Tapi kalau rolik je, kalau gambar gini, tuan dia pun suka. You apa ni jadi rasa bangga? Silakan. Faham? Kita suka tak kita tengah mandi, orang masuk ambil gambar? Suka tak? Suka tak? Tengah banyak tiok ni. Faham? Tak suka lah. Jangan buat kat orang. Orang tak suka tak? Ni gambar orang jatuh accident, ambil gambar bola Facebook. Mak orang jatuh, selok kain, nampak peha, nampak underwear, ambil. Dia yang dulu post. Haram, dosa besar belaka tu. Nak ambil gambar orang yang tanpa kebenaran, biar dalam orang tengok jadi rasa bangga. Keluarga dia, terima kasih fotografer. Faham? Baru kita ambil gambar orang. Nak? Orang duduk tepi patah, dukung anak. Tak ada masalah. Nak? Ini tengok saling air, ni ambil. Apa kau merosakkan tangga rumah orang? Rumah tangga orang. Gaduh nak balik tak?
Bini nak balik kampung. Hukumnya tak ada rumah tangga, apa saja pun benda yang menyakitkan hati orang tak boleh. Walaupun tak rosak rumah tangga. Sebab tu konsep Islam tidak dilarang kita hal rumah tangga orang. Tak dilarang. Kita nak cerita hal laki orang boleh tak? Boleh, tak dilarang. Kita nak cerita hal bini orang, silakan. Pagi sampai petang boleh. Yang dilarang cerita buruk. Okey? Nabi kata pangka na yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, cakaplah tapi yang baik. Kita nak cakap hal bini orang. Nak tahu bini ni. Apa? Pandai masak nasi dagang pandai, nasi kuning pandai, nasi kabu pandai. Serba pandai. No, jahit baju mana Zazah kata baju Melayu, baju ujang jahit. Nampak tak? Dah. Ada tak benda yang menyakitkan hati orang? Itu yang aku katakan, kalau nak cakap hal orang, silakan, boleh. Tapi yang baik-baik. Tapi bila cakap yang baik, orang suka tak? Orang tak suka, orang nak dengar yang tak baik. Sebab tu dilarang bercakap. Nah. Kenapa orang Yahudi mengatakan tanah Palestin adalah promised land milik mereka? Memanglah. Kalau kita dah mencuri, kita kata hak kita. Kalau kita mengaku mencuri, maka kita kena hukuman. Faham tak lagi? 4 orang naik kereta, 4 orang. 4 orang naik kereta. Lepas tu ada orang ketuk. Orang yang pertama kata, siapa ketuk ni? Dia yang ketut. Sebab bila dia dah kata lagu tu, dia terlepas dari tuduhan. Faham? Sebab ada 4 orang dalam tu. Siapa yang dulu kata, siapa ketuk? Dia yang kata tu terlepas, 3 lagi jadi orang kena tuduh. Faham lagi? Begitulah kalau kita buat jahat. Cara kita tak mau mengaku, kita cara lain. Kita burukkan lawan kita. Faham lagi? Tak ada keburukan, tapi kita kena create buat keburukan. Orang Yahudi, Google lah, Google. Jangan semua nak baca belaka, faham? Dalam TikTok tu copy paste. Google, pergi kepada history betul. Orang Yahudi ni mereka duduk sebagai nomad, tidak bernegara. Ada yang duduk di Portugal, ada duduk di Spain, ada duduk di France, ada duduk di Italy, ada duduk di Malta, ada duduk di Greece, ada di Jerman, ada di Poland, ada di Latvia, ada di Belarus, ada di Serbia, ada di Rusia. Banyak, hampir 23 buah negara Eropah dia ada. Jadi berpakat dengan British akan anugerahkan satu negara. Tengok tanah Palestin. Kerana Palestin masa itu tidak ada angkatan tentera. Nampak lagi? Sudah dipecah-pecahkan oleh British. Beri tanah tu sikit, kemudian beri senjata supaya mereka kembangkan tanah yang dirampas. Faham lagi? Akhirnya jadi sebuah negara. Lepas tu panggil negara haram. Kena ambil hak orang. Soalan seterusnya. Apakah hukum boikot barangan Israel? Hukumnya bergantung kepada fatwa dan keadaan. Mana jika ada fatwa daripada ulama-ulama kita, wajiblah boikot. Tak peduli apa lagi. Kerana kita wajib taat Allah, taat Rasul dan ulul amri. Ulul amri itu nampak ahlul ilmi wal fuqaha. Golongan ulama dan ahli fiqh. Wajib taat. Jadi kalau tidak ada fatwa daripada ulama-ulama, maka terpulang pada kita. Kalau perlu kita boikot. Kemudian yang kedua, hanya yang wajib boikot bukan benda keperluan. Kalau keperluan tak wajib boikot. Contoh, nasi tak wajib boikot. Contohlah, kerana kita makan nasi. Contoh, minyak masak. Tak ada lah minyak masak, kalau boikot tak boleh nak masak, maka tak perlu boikot. Benda keperluan hidup. Takat ayam goreng bukan keperluan hidup. Faham lagi? Kemudian pula bila kita boikot, nanti orang berhenti kerja. Berhenti kerja dengan dibunuh, mana besar lagi? Dibunuh. Wang itu disalurkan kepada tentera Israel, IDF. Untuk beli bayar kereta kebal mereka, sekali tembak orang Palestin, $1,200 tu, peluru tu. Faham lagi? $1,200 dekat 3,000 lebih, 4,000 lebih duit kita. Siapa yang biayai? Syarikat-syarikat seluruh dunia. Satu M4 tembak tu, tak, RM2.40.
Nak 90 sen Amerika harga dia. Nak tembak umat Islam, siapa nak bayar, kita kena membeli banyak dengan produk-produk mereka. Faham lagi? Jadi kita beli, peluru itu akan bunuh keluarga kita. Betul tak betul kita ni? Dah kalau berhenti kerja bukan kena bunuh. Nampak? Kerana rezeki, yang beri rezeki bukan majikan. Yang beri rezeki Allah. Nampak lagi? Siapa yang berhenti kerja kerana tak mau support Zionis, Allah akan beri dia kerja yang lebih baik. Itu janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang berhenti satu pekerjaan kerana takut kepada Allah, Allah akan berikan kelepasan padanya, dia akan dapat rezeki yang lain jauh lebih banyak daripada dahulu. Jelas tak dalam Quran? Dah. Bukan gajimu 1 juta. Jadi bawa GrabFood. Ada je ni gaji 1 juta. Tak ada, RM80 pun nak tubik inguh nak boleh dapat. Soalan seterusnya, jika orang uzur solat duduk di atas kerusi selalu lupa sama ada dia tengah rokok atau sujud, dengan pergerakan hampir sama, adakah dia perlu ganti rakaat yang sujud sahwi? Kalau memang sahih lupa rukun, tak boleh sujud sahwi saja, kena ulang rukun. Walaupun sembahyang atas kerusi. Dia yang boleh kita tak perlu kita ulang ialah sunat abaat. Kita lupa baca kunut, terlupa baca tahiyat akhir, tahiyat awal. Contohnya, barulah kita ganti dengan sujud sahwi. Tapi sampai rakaat terakhir, sembahyang atas kerusi, teringatlah kita tadi tidak rokok. Tak boleh. Mesti ulangi 1 rakaat, buat sampai selesai tahiyat akhir dan sujud sahwi. Walaupun sujud sahwi atas kerusi. Soalan seterusnya. Sikit lagi dah. Kita ada masa 11 minit 6 saat saja lagi. Ada lagi? Air sembahyang lepas tu tertidur dalam 5-6 minit, batal atau tidak wuduk itu? 0.5 second batal. Bukan kata 6 minit. Nabi kata al-ainani wika usahi faman nama fal yatawadda. Mata yang tidak lena, dia tahu keluar angin atau tidak. Barang siapa yang sudah lena, maka wajib mengambil wuduk. Walaupun lena itu dipanggil khelak. Orang KL panggil terlelap. Orang Terengganu panggil khelak. Khelak ni 1 atau 2 second saja. Orang panggil khelak 2 minit setengah. Faham lagi? 2 minit itu tidur. Okey? Jadi sengguk itu batal wuduk. Faham lagi? Mengantuk tak batal. Ngantuk kan? Ngantuk tak batal. Sengguk tak sengguk. Ni. Batal wuduk. Faham lagi? Batal. Betul tak kalau kita baring masa orang azan, jenazah kita jadi berat? Betul? Kalau kita baring terus tak semayang sampai habis. Itu maksud dia. Bukan orang berbaring, orang babang dia jadi berat. Salah faham tu. Itu tafsir sendiri hadis. Faham? Sebab tu ada ulama yang mensyarahkan hadis. Jangan tafsir sendiri. Faham? Maksud baring di situ ialah kamu tidur sampai habis waktu, tak bangun solat, nanti berat jenazah kamu dipikul orang, berat dosa. Faham? Adapun berbaring tak ada salah. Orang yang sedang berbaring dengan azan boleh jawab sambil berbaring. Orang sedang bersila boleh jawab sambil bersila. Orang sedang berdiri jawab sambil berdiri. Orang sedang jogging dengar bang asal jawab sambil jogging. Semuanya dibolehkan. Faham? Yang tak boleh jawab tengah buang air. Faham? Tengah berok jawab azan. Itu dilarang syarak. Kita sedang solat waktu azan berkumandang, sah atau tidak? Dua-dua sah. Solat kita sah, azan pun sah. Yang tak betul setengah daripada kita tengah semayang, orang azan dia pergi berhenti. Dia tengah semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Masyaallah. Itu bangang namanya. Hukumnya haram, dosa besar. Kenapa? Sengaja berhenti semayang. Pasal bodoh punya pasal tak belajar. Ingat batal. Mana batal? Teruskan solat. Okey? Teruskan solat. Tak ada ulama suruh berhenti. Soalan seterusnya. Masuk waktu solat dah tapi baru perasan tak boleh nak semayang. Adakah solat tadi wajib kena qada? Jawab.
Apa sebab tak boleh semayang? Kalau tak boleh semayang sebab period. Bila period? Period sebelum waktu semayang, maka tak wajib semayang. Period selepas waktu semayang, wajib semayang. Semayang mana? Lepas suci. Contoh, subuh pukul 6, dia period pukul 5.59. Faham? Maka nanti lepas suci tak wajib qada subuh tu. Kerana masuk subuh dia sudah period. Tapi kalau dia period pukul 6.10, subuh pukul 6, bermakna dia dapat suci sekejap dalam waktu solat, wajib qada lepas suci. Faham lagi? Nak tahu seorang itu jodoh kita, pergi tanya dia, awak nak tak jadi suami saya? Nak. Maka itulah jodoh awak. Faham lagi? Ni pakai tengok, dia ni senyum-senyum ke jodoh ni? Dia senyum pasal awak dah tutup zip. Saya pernah tinggal sembahyang fardu. Adakah saya kena ganti dengan semayang qabliyah dan ba'diyah, atau buat qada semayang fardu saja? Semayang yang fardu yang semayang wajib yang kita tinggal wajib qada, semayang sunat yang kita tinggal sunat qada. Ada faham? Mudah je. Mu tinggal semayang apa? Semayang wajib qada. Mu tinggal semayang apa semalam? Semayang witir. Witir tu sunat qada. Okey? Bolehkah doakan seseorang menjadi jodoh kita? Dia cari jodoh belaka gini ni. Berat dah ni. Berat dah. Patut dak jurah aku pagi. Jawabnya, apa saja yang baik, tidak salah pada syarak, boleh doa. Kita duduk tengok TV comelnya, juru heboh TV kat Turki ni. Kita duduk sini. Ya Allah, jadikanlah juru heboh ni jodohku nanti. Boleh? Tak salah. Asalkan jangan bini orang. Ni dia kenal kami ni orang, ya Allah matikanlah tu lelaki dia. Faham lagi? Tapi jangan duduk diam. Kalau kita suka seseorang, kita pergi khabar ke dia. Faham? Jangan duduk diam. Khabar ke dia. Kita beli barang curi, lepas tu tak pasti orang yang tukang jual tu siapa. Haram beli barang curi. Kita suka tak barang kita dicuri dan dijual? Tak suka lah. Maka jangan kita suka pula beli barang curi orang lain. Dia panggil selfish. Selfish haram. Yang halal selfie. Okey. Soalan seterusnya. Solat hajat nak keselamatan lepas solat sunat subuh secara berjemaah di masjid. Kata setengah ulama, kalau hajat itu kemudian solat dahulu dibolehkan. Sebab itu dahulu solat itu kemudian dibolehkan. Contoh, solat sunat tahiyat masjid. Kenapa solat sunat? Kerana sudah masuk dalam masjid. Masuk dahulu baru datang sunatnya. Okey, jadi sebabnya dahulu dibolehkan. Tapi itu pandangan sebagian fuqaha. Sebagian fuqaha tak kira sunat dahulu, sunat kemudian boleh belaka. Yang tak boleh sunat mutlak saja. Faham? Selepas subuh. Kerana Nabi kata la salata ba'da subuhi wala salata ba'dal asri. Tidak ada solat sunat selepas subuh. Tapi kalau ada sebab boleh. Faham lagi? Tak ada sebab saja-saja nak solat sunat, tak boleh. Soalan seterusnya. Apakah orang perempuan pakai niqab? Dia makan di kedai, dia buang niqab untuk makan dan lepas makan pakai balik. Niqabis. Niqabis ada nisawi pun ada. Ni set sawi, makan sawi, nisawi. Makan kobeh pun niqabis. Okey, pakai tutup muka, dia pun makan. Boleh makan, tak ada masalah. Kemudian dia pergi makan, dia buka tutup muka, boleh buka. Yang tak boleh nak makan, buka tudung. Faham? Tak boleh. Kerana tudung kepala itu aurat yang diijma'kan ulama. Faham? Adapun muka fihi khilafun aindal mazahib. Muka ini ada berlaku pandangan yang berbeza kalangan ulama mazhab. Faham lagi? Jadi kalau dia buka daripada tudung muka, nampak muka-muka masih lagi diperkhilafkan. Faham lagi?
belum berdosa, tak berdosa pun. Kerana aurat perempuan dua. Dalam mazhab Syafi'i sendiri dua pendapat. Pendapat yang pertama, semua badan perempuan melainkan muka dan dua pergelangan tangan aurat. Okey? Pendapat yang kedua, muka pun aurat juga. Jadi yang pakai niqab pun betul, yang tak pakai niqab pun betul. Cuma kalau tak pakai niqab, janganlah berhias berlebih-lebihan. Faham? Ni muka pakai kilat macam Aizah Razak muka. Faham lagi? Tak boleh lah, kena pakai niqab. Yang pakai niqab pula ni Zumba. Tahu tak? Dengan peh-peh aku masuk juga. Deng. Dia kata, mari berana pula kakak ni. Faham lagi? Comel juga nampak. Faham? Dengan kita like. Jadi tak boleh menari di khalayak ramai. Tak boleh. Perempuan boleh menyanyi, boleh menari, boleh. Tak pakai niqab pun boleh. Depan siapa? Depan suami dan mahram. Faham? Tahun ni berat dah ni TikTok. TikTok tak salah, kita yang salah. 2019 awet menari dalam bilik, nampak belakang robok baju. Deng. Dia segi post. Kata bodoh nak ni. Tapi tak teruk sangat dia seorang ni dalam bilik. Faham? Ni lagi teruk 2023. 4-5 orang budak perempuan pakai baju sama, seluar ketat belakang, joget depan kedai makan. Joget atas divider. Joget dekat traffic light, joget depan hospital, macam orang hilang akal. Teruk lah tak? Lagi teruk. Nak kan? Dia panggil hubul jah, gila viral. Faham? Kasih pada kemasyhuran. Penyakit belaka tu. Nak menyanyi boleh. Tak usah menyanyi dalam TikTok, nanti orang laki-laki dengar. Faham? Allah larang. Wala taghda'na bil qaul. Jangan kamu buat suara-suara sedap jika di depan orang ajnabi. Balik kan nyanyi depan suami. Yang nyanyi lagu abang nak tidur, kita pun ambil mic la. Soalan seterusnya, jangan politik contoh. Nak jatuh dah tu. Adakah orang laki-laki sekarang semua kena berperang? Ramai dah meninggal di Gaza. Semua yang diarahkan oleh pemerintah wajib berperang di Gaza. Yang diarahkan oleh pemerintah Palestin. Dan negeri-negeri sekitarnya itu adalah fardu ain sekarang. Syria, Jordan, Arab Saudi dan Mesir, semua itu sudah fardu ain. Dulu fardu kifayah. Tapi mereka tak berperang pun. Saudi akan buat satu lagi konsert besar-besaran, panggil Mak Saleh berjoget. Kerana apa? Kerana mereka sudah dihitamkan hatinya. Asalnya fi qulubihim maradun. Ada penyakit dalam hati. Fazadahumullahu marada, Allah tambah lagi penyakit. Kasih kepada dunia, takut kepada mati. Biarkan orang Palestin dibunuh setiap hari. Yang untung orang Palestin. Seorang mati dapat masukkan keluarganya yang tak dapat masuk syurga 70 orang. Faham? Dialah yang untung. Lepas tu dah orang Palestin bila anak dia mati syahid, dia akan kenduri sembelih unta. Seronok sangat dia. Faham? Kita seronok sangat pasal dapat undi Baganda. Macam mana kita tegur dah orang itu tapi tak endah? Hukumnya bukan suruh endah, suruh tegur. Faham? Endah tak endah punya pasal lah. Tegur je. Tak baik kak pakai kain nampak betih gini. Jenis kain jenis belah betih. Tegur. Tengok dalam TikTok tu, pergi tegur. Dia ni banyak ni. Nak ni hak cabi-cabi. Siap akak berat ni. Kalau masa terik ini boleh tahan. Hak dada tu big. Nampak tak? Kita siap print screen. Kata-kata. Nampak tak? Macam akak berat dah dada dia. Jeng. Letih lah yang buat ni. Masuk di komen tu tak baik buat gini. Tunjuk di khalayak ramai. Betul tak? Dapat pahala kita. Faham? Sama-sama kaum kita. Sebab dia duduk gitu, janda. Jadi gitu. Kalau duduk saja payah orang masuk tau. Dia duduk kering gitu. Jadi buat akak berat. Banyak hak jawab dah. Banyak Palestin jawab dah. Apakah hukum orang yang suka memusingkan cerita putar belik?
Itulah lumrah akhir zaman. Dan makin lama, makin ramai. Betul tak? Tengok dalam Facebook dalam TikTok. Nampak tak? Dah jelas-jelas dah ahli liberal. Pusing lagi. Faham lagi? Ya pusing lagi. Kita dah scroll 2 bulan lepas dah. Faham? Semua sahih belaka dah. Nah, datang dengan attend dengan bayar yuran dan sebagainya. Mana boleh? Kalau tidak ahli tak boleh. Dia worldwide itu, international punya organisation. Tak, bukan cak ayamnya, bukan apa dah sekati punya tu. Faham? Tak boleh ubuh mana-mana orang, ubuh ikut suka hati, faham? Jadi benda ni kalau kita mengaku salah, orang sayang kita. Tapi kalau kita spin dengan ayah kita tak suka kita. Kita spin dengan bini kita tak suka kita. Jangan suka putar belik cerita. Tak, kerana tak mau mengaku. Nah, soalan, siapa nak soalan lisan? Kita ada 2 minit saja lagi. Siapa nak tanya lisan? Cepat. Angkat tangan. Ada tak? Belakang. Ya, Waalaikumsalam. Oh, bendera Palestin. Sah. Semayang semua sah. Jangan ayah dia berlari dah. Sebab budak-budak dia tak akan semayang dengan betul terus 100%. Dia akan main dulu. Sebab apa dia main? Baik budak-budak. Yang pelik tu imam berlari. Faham? Jadi bawa lah. Walaupun dia berlari, bawa. Kerana semua imam-imam besar yang ada di masjid-masjid yang hebat-hebat sekarang, semuanya berlari masa kecil. Bukan terus jadi imam lagu tu. Betul tak? Imam-imam besar sekarang tu, imam masjid negeri apa, semua masih kecil panjat tiang mereka. Biar dia berlari. Esok bawa pula. Okey? Esok bawa pula. Dan kita tegur. Nanti lepas semayang, nanti tak baik kalau semayang kita lari-lari, biar loading. Betul tak? Dia akan loading. Ada loading seminggu, ada setahun. Ting, baru masuk. Tak? Terus bawa. Okey? Lagi soalan. Ya. Makruh. Tak disukai syarak. Kita pakai atau sedekah. Nak sedekah kedekut. Sedekah. Anak beranak dulu. Dulu kan anak beranak. Okey? Ajar sedekah. Nak beri kat orang. Beri adik-beradik. Tak, beri. Sentiasa beri. Jangan pakai banyak sangat. Tak dang kita. Tak. Lagi soalan. Dah tak cepat. Dajjal dia turun satu hari nanti ya. Dajjal. Kalau Dajjal tu, Nabi jadi di belakang dia. Apa kau dia? Tak boleh. Nak bunuh Dajjal. Nak bunuh Dajjal lah contohnya. Nak bunuh boleh, nak bunuh tapi tak terbunuh. Kerana dalam hadis kata hanya dibunuh oleh Nabi Isa AS. Nampak? Itu semua tu alternatif pula dah pada tentatif itu sudah siap. Schedule dia dah siap dalam hadis-hadis sahih. Dah Imam Mahdi memimpin seluruh umat Islam memerangi Yahudi sampai kalah Yahudi. Itu baru kalah total. Dan bila dah kalah Yahudi, Imam Mahdi menjadi pemimpin. Kemudian datanglah Dajjal menyesatkan orang. Imam Mahdi tak boleh. Rasul kata, Imam Mahdi tak boleh bunuh Dajjal. Yang bunuh Dajjal, yang zilu Isa ibnu Maryam ilal ardi minas sama. Nampak? Yaqtulud Dajjal. Nabi Isa turun daripada langit membunuh Dajjal. Okey? Soalan terakhir. Kalau orang tua umur 80 semayang dah cukup hukum. Dah cukup ni? Cukup hukum. Hukum. Rukun. Kerja nyanyak, kerja dak. Apa sekadar mana yang dibuat saja diterima. Nampak? Kerana apa? Kerana manusia ini lama-lama dia makin lemah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak beratkan kamu melainkan apa yang kamu boleh buat saja. Jadi sampai masanya kita akan jadi baby semula. Baby pakai pamper tak? Pakai, sekarang tak pakai. Nanti jadi baby balik. Nampak? Masuk umur 70, ada beli paper. Nampak tak? Suruh untuk lelaki beli paper.
Bang, tu lelaki pula salah beli paper cucu. Faham tak? Bergelepar tu masuk. Lalu saya kecek. Dah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan ini. Semoga kalau tidak banyak, sedikit pun dapatlah kita ambil manfaat daripada jawapan yang telah diberi. Mudah-mudahan dipertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.